Tun M gesa kerajaan benarkan seluruh parti lompat. Rupanya ini punca sebenar kenapa perjanjian damai ditamatkan. Isu potong gaji menteri, Rafizi dakwa Anwar bongkak. MP buat laporan polis, dakwa bekas AG cuba tutup kes Najib. Pendakwaan Zahid terpilih, UMNO gesa tubuh jawatan kuasa khas. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mahu lompat membabitkan keseluruhan parti dibenarkan dengan syarat mendapat restu tertinggi parti terlebih dahulu. Ahli Parlimen Langkawi itu menjelaskan, ia penting seandainya berlaku situasi tidak ada sebuah parti pun yang memenangi lebih 50% kerusi dalam pilihan raya umum untuk membentuk kerajaan. Kalau kita tegas semua tidak boleh lompat parti, maka tidak akan ada kerajaan yang majoriti dan berwibawa. Sebaliknya, PRU perlu diadakan semula untuk mengelakkan daripada itu. Saya percaya kalau lompat parti dilakukan, seluruh parti masuk parti yang tidak cukup kerusi, tapi dengan syarat aktiviti itu dilakukan dengan persetujuan parti mengikut undang-undang parti yang dibuat oleh kuasa tertinggi parti. Beliau berkata demikian ketika membahas rang undang-undang perlembagaan pindaan nombor 3 2022 dan peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti di Dewan Rakyat. Mahathir berkata seluruh parti boleh bekerjasama dalam sebuah gabungan dengan parti yang kalah tanpa bimbang kehilangan kerusi. Pengerusi pejuang itu berkata aktiviti lompat parti perlu dihalang, namun terdapat keperluan dalam keadaan tertentu, khususnya membabitkan parti yang tidak mendapat majoriti kukuh di Dewan Rakyat. Aktiviti lompat parti perlu ditegah, tapi kadang-kadang kita perlu ada lompat parti kerana dalam PRU tidak ada satu pun parti yang mendapat lebih 50% kerusi supaya dapat bentuk kerajaan, katanya. Beliau berkata parti yang mendapat kurang daripada 50% kerusi boleh menubuhkan kerajaan minoriti, namun kerajaan seperti itu berisiko tumbang. Apabila datang ke Dewan Rakyat, maka kerajaan itu boleh dijatuhkan dengan hanya mengundi usul tidak percaya kerajaan. Dalam keadaan itu kita boleh ada PRU sekali lagi, tetapi itu juga tidak akan menentukan keadaan stabil. Sebab itu perlunya lompat parti dibenarkan supaya jumlah ahli cukup untuk menjadi kerajaan dengan majoriti, katanya. Kerajaan tidak akan menyambung memorandum persefahaman MOU bersama pembangkang yang akan tamat pada 31 Julai ini. Tambah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, kerajaan dan pembangkang juga bersetuju tidak akan membuat perjanjian baru selepas tarikh berkenaan. Jelas beliau, kepentingan rakyat perkara yang lebih mustahak untuk ditumpukan berbanding kesinambungan MOU. Soal sambung tak sambung MOU tak penting. Yang pentingnya sekarang adalah soal persefahaman. Untuk kepentingan rakyat masih boleh kita teruskan. Kerjasama bertulis tidak ada lagi lepas ini. Kita sama-sama bersetuju untuk tidak ada perjanjian atau persefahaman baru. Saya pun mesti akur dengan keputusan parti saya. Saya sudah maklumkan kepada mereka, pemimpin Pakatan Harapan, UMNO sudah buat ketetapan tidak sambung. Tapi dari segi perjanjian secara bertulis, semua sudah bersetuju tidak perlu ada perjanjian bertulis baru. Tapi persefahaman untuk kepentingan rakyat kita boleh diteruskan bagi menjamin kestabilan politik. Katanya ketika ditemui di majlis sambutan Jubli Perak 25 tahun Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Sebelum ini UMNO menegaskan MOU bersama pembangkang tidak akan disambung. Dalam pada itu Ismail Sabri berkata pembubaran parlimen tidak bergantung kepada mana-mana pembentangan rang undang-undang di Dewan Rakyat. Sebaliknya, ujar beliau, pembubaran akan dilakukan apabila sampai waktu yang sesuai. Bagaimanapun beliau tidak menyatakan masa yang sesuai itu secara spesifik. Pembubaran parlimen tidak bergantung kepada mana-mana RUU. Asalkan sampai waktunya sesuai untuk dibubarkan, maka bubarlah. Sama ada tahun ini atau tahun depan, tambahnya. Sebagai rekod, Ismail Sabri hari ini membentangkan penggubalan rang undang-undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 dan peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti. Dalam masa yang sama, kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia KRPPM baru-baru ini memaklumkan satu usul bagi membentangkan RUU persendirian mengenai pendanaan politik. Usul itu telah diserahkan kepada Setiausaha Dewan Rakyat pada 13 Julai lalu. Bongkak, begitu kata timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menanggapi Anwar Musa selepas pengerusi pasukan khas jihad tangani inflasi berhujah mengenai isu memotong gaji menteri. Kata Rafizi, walaupun Anwar berpendapat tiada negara yang berjaya menangani isu inflasi dengan memotong gaji menterinya, ahli parlimen ketika itu terlupa sesuatu. Menurut Rafizi, di negara selain Malaysia, layanan yang diberikan rakyat kepada menteri yang gagal menguruskan ekonomi dan menyusahkan orang ramai jauh lebih keras berbanding memotong gaji. Ada yang dipecat, ada yang didakwa,
ada yang dipenjarakan, katanya. Justru menurut Rafizi, Anwar perlu sedar bahawa desakan agar menteri-menteri mengambil potongan gaji bukanlah untuk mengurangkan harga barang. Langkah tersebut tambahnya adalah pelambangan keinginan rakyat untuk melihat beberapa perkara termasuk sebagai isyarat menteri-menteri di negara ini gagal menjalankan tugas masing-masing bagi menguruskan ekonomi sehingga kenaikan harga barang tidak terkawal serta menekan orang awam. Potongan gaji menteri juga katanya memaklumkan kepada rakyat bahawa menteri-menteri turut sensitif terhadap kepayahan yang dialami orang awam dan menjadi suatu bentuk solidariti terhadap kepayahan yang ditanggung. Pemotongan gaji menteri menghantar isyarat bahawa menteri-menteri juga tidak terkecuali daripada langkah penjimatan yang diarahkan kepada penjawat-penjawat awam. Jika tidak peruntukan awam dipotong, tetapi menteri-menteri tetap menikmati kemewahan yang sama, katanya hari ini. Kenaikan kos sara hidup sejak akhir-akhir ini menjadi antara tekanan yang dialami orang ramai dan ada desakan agar gaji anggota kabinet dipotong. Tunjuk perasaan bagi menyuarakan tekanan itu juga diadakan. Bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Rafidah Aziz turut mencadangkan gaji menteri dipotong sebagai tanda empati kepada rakyat yang bergelut dengan keadaan semasa ekonomi. Ahli Parlimen Kelang Charles Santiago hari ini membuat laporan polis terhadap bekas Pegawai Negara Muhammad Apandi Ali berhubung dakwaan salah guna kuasa menutup siasatan kes penyelewengan dana berkaitan SRC International dan 1MDB. Charles yang sebelum ini membuat laporan di Jabatan Polis Daerah Kelang Selatan dalam satu kenyataan menuduh Apandi berniat untuk melepaskan bekas Perdana Menteri Najib Razak daripada berdepan pertuduhan rasuahnya. Dalam membuat laporannya, Charles memetik penghakiman 23 Mei yang disampaikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Azimah Omar dalam menolak saman fitnah yang difailkan oleh Apandi terhadap pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang. Dalam penghakimannya, Azimah menyatakan bahawa delegasi Apandi tidak berjumpa maupun bercakap dengan pihak yang didakwa sebagai penderma, walaupun berkata sebaliknya pada sidang media pada 26 Januari 2016. Pada sesi akhbar itu, Apandi mengumumkan delegasi telah keriat dan berjumpa dengan pihak yang dikatakan penderma, kata Charles. Dia kemudiannya membersihkan Najib daripada sebarang salah laku dan mengesahkan bahawa 42 juta ringgit dalam akaun Najib adalah derma daripada seorang putera Arab Saudi. Ini adalah pembohongan terang-terangan, kata ahli parlimen DAP itu. Dalam penghakiman setebas 100 muka surat yang dikeluarkan pada 21 Julai, Azimah menyatakan bahawa adalah sangat jelas bahawa Apandi menunjukkan sikap tidak berminat dan ada kala memberi kenyataan bertentangan dalam keterangannya. Selain sikap tidak berminat, kata hakim itu, bekas pegawai negara tersebut tidak kisah ambil terhadap kedaulatan undang-undang yang asas dan akal yang wajar atau common sense. Berdasarkan pertimbangan dan pemerhatian Azimah, Charles berkata beliau berpendirian bahawa Apandi telah mereka-reka maklumat dan berbohong semasa memegang jawatan yang membawa kepada penyalahgunaan kuasanya sebagai penasihat undang-undang utama negara. Saya dengan ini membuat laporan polis supaya siasatan boleh dimulakan terhadap Apandi, katanya. Peguam John Pham yang menemui Charles menegaskan bahawa komen Azimah dibuat berdasarkan keterangan Apandi dan kenyataan itu yang diberikan di bawah sumpah dan oleh itu tidak akan disalah sebut, sambil mengakui bahawa seorang pegawai negara mempunyai budi bicara mutlak untuk meneruskan pertuduhan atau sebaliknya. Pham menegaskan Apandi telah mereka bukti untuk membersihkan Najib. Tidak syak lagi, kesalahan jenayah tidak mempunyai had tempoh masa. Jadi selepas perbincangan, Wabi Charles sebagai ahli Parlimen Kelang membuat laporan polis dan kami menggesa polis untuk menyiasat, kata peguam itu. Ketua Pemuda UMNO Negeri Sembilan, Muhammad Zaidi Abdul Kadir, mahu satu jawatan kuasa khas dan bebas ditubuhkan bagi menyiasat beberapa pendedahan terbaru yang disebut dalam Mahkamah Tinggi semalam semasa perbicaraan rasuah sistem visa membabitkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Katanya ini perlu supaya keadilan dapat ditegakkan sekaligus dapat merungkai persoalan rakyat mengenai kes ini. Jika semua yang dikatakan menerima dana itu bersalah, dakwalah mereka semuanya dan bukannya bersifat memilih dalam pendakwaan. Janganlah hanya kerana Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi itu musuh politik sesetengah parti beliau diperlakukan begitu. Adakah itu keadilan yang kita mahukan? Katanya menerusi satu kenyataan. Mereka cuba menanam persepsi kepada rakyat kononnya hanya Presiden UMNO inilah yang paling teruk dan korup. Sudah terang lagi bersuluh pendakwaan terpilih ini dilakukan semata-mata kerana mahu membunuh kredibiliti Ahmad Zahid, kata Zaidi. Bekas pengurus pentadbiran UKSB David Tan dalam keterangannya semalam menamakan beberapa lagi ahli politik yang didakwanya turut menerima sumbangan politik daripada syarikat itu berdasarkan rekod yang disimpan dalam ledger rahsia dengan pelbagai kod nama.
SPRM telah mengeluarkan kenyataan sejurus selepas nama dalam lejak itu didedahkan dengan berkata mereka akan membuka siasatan lanjut. Individu yang dinamakan atau dikaitkan termasuk bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, bekas Menteri Pengangkutan Chan Kong Choi, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, Presiden Warisan Syafiee Abdal dan Ketua Penerangan Barisan Nasional Syahril Hamdan. Semua mereka secara berasingan menafikan menerima sebarang wang daripada UKSB.